وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين، ولأزواجه أمهات المؤمنين، ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين، وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا، وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة، وافتح علينا من لدنك علما، كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الحافظ إمام الترمذي رحمه الله تعالى: وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. رواه النسائي والترمذي. وقال الترمذي هذا حديث صحيح. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Hafiz Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Kita sudah masuk pada bab yang ke-13, yaitu babu maja'a fi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi. Bab pada menyatakan barang yang telah datanglah ia barang, yakni hadis yang telah datanglah ia hadis, pada menceritakan bahawasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bercincin, yakni berpakai cincin ia Nabi pada pihak kanannya, yakni pada tangan kanannya.
dan jari yang ada pada tangan kanannya lah. Itu dah. Jadi kalau cincinnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai wacok yang tertera Muhammad Rasulullah, itu yatakhattamu Rasulullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattama fil khinsir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai cincin yang Nabi nak buat cok, surat-surat resmi kerajaan tu, Nabi pakai cincin tersebut pada jari khinsir. Khinsir ni asghar asabi', yang paling kecil daripada jari, iaitu jari kelingking. Itu dah. Tapi tangan yang kanan. Kemudiannya terkadangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai juga cincin untuk tazyin, untuk berhias. Itu pada jari manisnya. Tapi pada pihak kanan juga. Kemudian di sananya Imam Ahmad bin Hanbal faham makruh pakai cincin pada jari telunjuk dan jari tengah. Yakrahu indal Imam Ahmad, memakruh di sisi Imam Ahmad bin Hanbal at-takhattam, mana berpakai cincin fi isba'is sababati wal wusta, pada jari tengah dan pada jari telunjuk dan jari tengah. Itu makruh. Kemudian pada ibu jari itu setengah katanya haram. Ni. Bahkan kata setengahnya lebih daripada satu cincin pada tangan kita tu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kata setengah kalau kita nak hipung, orang panggil beramal dengan beberapa hadis. Ini terkadangnya Nabi pakai jari kelingking, terkadang pakai jari manis. Maka paling kurang yang ada di jari kita tu ialah dua cincin. Tu pelbagai khilaf lah pula di kalangan ulama. Tapi kanan, ya kanan. Itu dah. Baik. Kita masuk pada malam ni hadis yang ke-97 daripada sekalian hadis, dan hadis yang kedua daripada hadisil bab. Hadis pada bab menyatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai cincin pada pihak kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu dah. Kalau pakai pihak kiri lagu mana ustaz? Haram ke? Tidak. Tak jadi haram. Lawai sunnah Nabi ke? Tidak. Tak lawai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu cuma orang panggil ala-ala kita pakai cincin, maka nak dapat pahala dengan memakai cincin itu mutaba'ah li af'alin Nabi, mengikut segala perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu bukanlah orang panggil sunnah yang wajib kita ikut. Bukan wajib kita ikut dah. Kena pakai cincin. Bukan gitu. Kena rambut panjang. Okay, Rasulullah rambut panjang. 3 kategori rambut Rasulullah. Limah, jummah, wafrah. Mencecah cuping telinga, lebih pada cuping telinga, hingga mencecah bahu. Bahkan kata Ummu Hani, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Rasulullah masuk kota Mekah pada hari Fathil Makkah, Rasulullah tu ada arba'u ghadair, 4 toncang. Mana ikatan rambut 4 toncang. Rasulullah masuk kota Mekah, Rasulullah tumpah mandi di rumah sepupu dia Ummu Hani binti Abi Talib, kakak kepada Ali bin Abi Talib. Bila Rasulullah buka kopiah dia ke serban dia, maka Ummu Hani nampak, Rasulullah ada 4 toncang, 4 ikatan rambut. Kita ni. Rasulullah ada 4 toncang. Ini lepas dah kita mengaji tu. Dalam bab pada menyatakan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bermakna bila pak toncang, fahamnya apa? Tak mungkin boleh buat toncang ataupun ikatan rambut kalau rambut tu pendek. Nah, bila boleh diikat rambut hingga pak toncangnya, pak ikatan rambut, bermakna rambut Rasulullah tu panjang. Gitu. Lepas tu rambut pendek semua ni lawan sunnah Nabi lah. Jangan cakap itu. Karena itu sunnah jibiliyah. Apa faedah kita duk mengaji ni? Faedah kita mengaji tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bertambah makrifat. Bila bertambah makrifat dengan Nabi, bertambah cinta kepada Nabi. Ziyadatul ma'rifah tadullu ala ziyadatil mahabbah. Bertambah kenal menunjukkan bertambah cinta. Kayak gitu. Maka sebab tu orang ni kalau tak mengaji langsung tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, arti tak mengaji ilmu tauhid, maka bagaimana dia nak ada mahabbah yang ammah? Mahabbah yang ammah tu wajib. Berdosa kalau seorang itu orang tanya nama apa Nabi awak, tahu ke saya? Berat. Silap-silap air bulan boleh jatuh kupur gitu. Maka sebab tu wajib belajar ilmu tauhid. Karena dalam ilmu tauhid salah satu daripada 3 perbahasan qismus tsani an-nabawiyah atau an-nubuwah atau risalah. Bahagian yang kedua daripada 3 bahagian perbahasan ilmu akidah ialah membahas tentang kenabian, kerasulan. Maka wajib kita kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya yang lainnya. Hak tu fardu ain. Hak tu fardu ain. Dosa kalau orang itu tidak mengaji. Pada untuk menambahkan lagi kenal kepada Nabi supaya bertambah cinta kepada Nabi, ulama susung beberapa ilmu. Satu, ilmu sirah an-nabawiyah. 2, ilmu dalailun nubuwah. 3, ilmu khasaisun nabawiyah. 4, ilmu syama'ilur rasul. Ini kita duk mengaji kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi campur dengan hak ilmu akidah tadi jadi 5 ilmu. Kalau kita mengaji bertambah kenal kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertambah kenal Nabi, bertambah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ziyadatul ma'rifah, ziyadatul mahabbah. Gitu. Maka bertambah cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertambah seorang itu nak mengikut jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kata al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia kasih. Maka Nabi kata man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cintakan daku adalah ia bersamaku di dalam syurga. Satu lagi hadis Nabi kata man ahya sunnati kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia bersamaku di dalam syurga. Hipung dua-dua hadis, berarti orang yang cinta kepada Nabi, dia menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pedulilah sunnah tu sunnah yang wajib ke, sunnah yang sunat ke, sunnah yang harus ke. Seumpama sunnah jibiliyah tadi. Jadi kalau kita pakai serban, pakai jubah, pakai gamis, simpan janggut, niatlah nak ikut Nabi. Pakai cicing, niatlah nak ikut Nabi. Tapi jangan apabila orang tu pakai songkok, pakai baju Melayu, tak sipai janggut, rambutnya pendek, kita kata ni lawan sunnah Nabi ni. Jangan. Sebab bukan di situ sunnah yang sebenar, yang diperwajibkan kita tu ikut. Karena tu sunnah jibiliyah. Tapi kalau kita buat kerana nak ikut Nabi, dapat pahala. Gitu ya. Sebab orang ni kadang-kadang bila sebut ikut sunnah kan, dia nampak keserbai, jubah, gamis, janggut, tu dia nampak tu. Dia nampak tu ikut sunnah. Sugi, tu dia nampak tu.
celok. Nampak tu? Hak lain tak nampak dah. Dia tak nampak dah akidahnya, syariatnya, akhlakul karimahnya. Dia tak nampak dah tu. Nah, dia nak nampak tu. Hingga-hingga orang tu tak simpan janggut, dia kata, "Ha, tengok. Lawan sunnah Nabi tu tak simpan janggut." Oi, tak kena cakap gitu. Nah. Nabi suruh simpan janggut ke? Sebab tu kita tu kena faham fiqh waqi' wat tawaqqu'. Nah, fiqh realiti dan apa yang berlaku pada zaman semasa kita dan zaman dahulu. Gitu. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara untuk mengenali seseorang tu beragama apa-apa, penganut agama apa-apa, itu diperlihat kepada wajah seseorang. Kad pengenalannya ialah wajah. Tak ada bitokoh, tak ada kad pengenalan lagi, tak ada. Nah, air muka, penampilan wajah. Jadi kalau orang Kristian, Masihiyun, Nasrani, bagaimana kita nak tahu dia tu orang Nasrani kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Misainya lebat, janggutnya cukup. Gitu. Macam Mr. Potato tu. Nah, misai lebat, janggut cukup, licin. Tengok jauh-jauh. Kristian ni. Dulu. Zaman sekarang tak boleh lagi tu. Tak boleh cek lagu tu. Nah, lama mu tengok gambar tokoh-tokoh ulama, ada hok misal saja panjang. Janggut tak ada. Tok guru Kristian ke ni? Jangan. Ada banyak. Nah, Tok Guru Haji Ahmad, Tok Guru Haji Awal Lambu, nah, Tok Guru Haji Omar Sungai Keladi, itu gambar-gambar dia misal begini misal. Janggut licin tak ada. Lepas tu, ikut Kristian Tok Guru ni. Bukan. Tok Guru tu aling, bukan bodoh macam mu, faham hadis singkat. Nah, gitu. Orang Yahudi pada zaman Nabi, janggutnya lebat, misainya cukup. Gitu. Terbalik. Kalau Kristian misainya lebat, janggutnya cukup. Orang Yahudi janggutnya lebat, misainya cukup. Maka Nabi kata, khaliful yahud wan nasara. Menyalahilah kalian akan Yahudi dan Nasara, supaya orang kenal kalian tu bukan Yahudi, bukan Nasara. Mana? Nipiskan misai, rapikan janggut. Janggut tu segenggam, bawah pada segenggam dipotong. Misal guti nipi, jangan cukup habis. Jadi kalau dilihat, ini Kristian pun dah, Yahudi pun dah, apa agama ni? Itulah gitu. Ada agama baru, namanya agama Islam. Itu. Tu cara pengenalan dulu. Sekarang orang tak cek lagu tu dah. Pakai IC, pakai pasport. Itulah gitu. Jadi kita tu kena memahami mengikut realiti semasa. Jangan kita kata orang tak ada janggut, orang cukup janggut, cukup misal, ini lawan sunnah Nabi. Orang tak pakai serban, tak pakai gamis, lawan sunnah Nabi. Orang cukup rambut, licin sama-sama. Ente lawan sunnah Nabi ni. Nabi rambut senantiasa panjang. Paling kurang limah, jummah, wafrah. Bukan situ dah. Jadi kalau kita taruh rambut panjang, niatnya ni ikut Nabi, dapat pahala. Taruh janggut segenggam, nipis misal, niatnya ni ikut Nabi yang Nabi sarankan pada sahabat di zaman Nabi, dapat pahala. Pakai gamis, pakai serban, pakai rida, pakai jubah, niatnya ni ikut sunnah Nabi, dapat pahala. Tapi bukan itu sebenar-benarnya ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gini, kalau ada satu manusia pakai jubah, pakai serban, pakai gamis, janggut, celok lagi, sugi belik di telinga tapi hatinya penuh dengan benci, hatinya penuh dengan dengki, hatinya penuh dengan marah, hatinya penuh dengan riak, ujub, sum'ah, takabur. Satu lagi orang pakai seluar jeans je, pakai baju t-shirt aja, tapi bersih menutup aurat.
Piyah pun tak ada atas kepala. Tapi hati dia tawadhu, tadarru. Nah, hati dia baik, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan tawadhu, penuh dengan ikhlas. Siapa ikut Nabi ni? Hak pakai jubah ke hak pakai seluar jeans? Kalau kita hak pakai jubah ikut Nabi, pelawak. Nah, hak ikut Nabi tu hak pakai seluar jeans tadi. Pakai seluar jeans ikut Nabi lagu mana ustaz? Iya, dia tutup aurat, itu hak wajib. Macam gitu. Jangan pakai seluar jeans soyak lutut, soyak poho yang lah. Pakai seluar jeans tutup aurat, pakai baju t-shirt tutup aurat, bersih, menutup aurat, itu yang diwajib pada syariat. Tutup aurat, sitrul aurah. Akidahnya betul dengan akidah Nabi. Dia punya hati pun ikhlas, tidak riak, tidak ujub, tidak takabur, tidak sum'ah. Dia ikut sunnah. Tak pakai pun kopiah, serban, jubah, janggut tak ada apa. Walibasut taqwa zalika khair. Pakaian takwa itulah yang lebih baik. Lepas tu takwa di mana? Di sini. Bukan. Di sini. Tidak. Di jubah, di gomi. Bukan. At-taqwa hahuna. Takwa di dalam. Nah, di dalam hati. Gitu. Tu baru betul ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Jangan kita kata Nabi tak pakai seluar jeans pun. Abu Lahab, Abu Jahal pun tak pakai seluar jeans, pakai jubah ke? Begitu kan? Pas apa Nabi pakai gamis, pakai jubah? Ya, Nabi itu seorang nasionalis. Nabi itu seorang yang cintakan kepada budaya bangsanya. Maka Nabi suka pakai baju kebangsaan Arabnya. Tapi adakah Nabi tolak budaya lain? Dah, lepas dah kita belajar. Rasulullah tu pernah dihadiahkan dengan jubah Rom, jubah Parsi. Rasulullah pakai. Karena Islam tidak menolak kebudayaan yang tidak bercanggah dengan kaedah agama. Maka sebab tu dalam negara kita ditulis di belakang sekolah-sekolah anak-anak kita tu buku tulisan. Buku tulis anak-anak kita sejak zaman lagi 13 Mei lagi ditulis Malaysia bercita-cita untuk melahirkan bangsa yang liberal dengan kebudayaan. Mari hak border kat kata, tengok sesak dah ni. Nak jadi liberal dah ni. Itu bukan liberal yang ditentang. Itu liberal dengan makna terbuka dengan kebudayaan. Liberal ni mana bebas dengan kebudayaan. Yang sesat liberal di dalam memahami agama. Faham Quran, faham hadis, fahamannya liberal. Apa liberal? Tidak bergantung dengan tafsiran-tafsiran yang muktabar. Bebas. Itu sesat. Adapun liberal dengan kebudayaan, kesenian, orang main wayang kulit, dikir barak, zaping, selagi mana tidak bercanggah dengan syariat, sila. Gitu. Bebas. Ya betul. Nabi Muhammad SAW tu gitu. Orang Habsyi, orang Arab, orang Afrika, mari jumpa Nabi. Segerombolan. Sukanya dapat jumpa dengan Nabi SAW. Menari-nari. Menari-nari dengan tarian orang Afrika, orang Negro. Rasulullah marah tak? Tak. Bahkan Rasulullah tu senyum menyaksi. Aisyah pun ikut nak tengok juga. Rasulullah pikul atas belakang. Tengok. Itu Rasulullah tidak kata, ni kami ni orang Arab tak ada macam ni ya. Jangan buat macam ni. Selagi mana tidak bercanggah dengan kaedah agama, Rasulullah tu liberal dalam kebudayaan dan kesenian. Itu. Tak apa. Hak tak bolehnya liberal di dalam agama. Ni tengok asal perkataan liberal mengamuk selalu. Liberal menatang pun tak payah lagi. Tu jangan kita tu orang panggil dia jahil sekarang enggak. Lah. Tak ada arah lah. Pakai kena border gitu lah. Sama juga pluralisme.
Yang sesat tu pluralisme agama. Nah, mana semua agama sama, tak ada beza. Semua agama benar, di sisi kita. Itu sesat. Adapun kalau semua agama tu benar di sisi penganutnya, ya betul. Nah, agama Islam paling benar, betul? Betul. Bagi kita Kristian, Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi benar tak? Sesat. Tidak benar. Agama Islam paling benar. Sama orang Hindu pun begitu juga. Orang Hindu dia anggap Hindu lah yang benar. Selain Hindu tu sesat. Betul tak? Betul. Itu bukan pluralisme agama tu. Bahkan orang yang berfahaman pluralisme agama musuh bagi sekalian agama. Gitu. Karena dia tak ada identiti. Hari ni semaya di Masjid Bandar Baru Sungai Buloh. Esok pergi semaya di Batu Keh. Lusa pergi gereja di Kelana Jaya pula. Apa agama ni? Kata agama semua sama saja. Murtad, kafir, sesat dia. Itu sesat ada. Adapun pluralisme bangsa, itu kita tak boleh lagi dah. Betul? Jadi perkataan yang sama, maknanya tu beza, hukum juga berbeza. Gitu. Faham tak? Jadi kalau orang tu rambut pendek atau cukur seumur, jangan kita kata awak ni tak nak ikut Rasulullah ke rambut panjang? Lawan sunnah Nabi ke? Awak ikut Shaolin ke? Sedap bedah lagu tu dah. Jangan. Nah, itu hanya sunnah jibiliyah. Itu habis. Baik, sambungan hari ininya. Nak isyak dah baru nak baca. Qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, haddatsana mencerita akan kami Ahmad bin Mani'in oleh Ahmad bin Mani'. Qala berkata Imam Ahmad bin Mani', haddatsana Yazid bin Harunah, mencerita akan kami oleh Yazid bin Harun, an Hammad bin Salamah, diriwayatkan daripada Hammad bin Salamah. Jadi Hammad bin Salamah ni lah orang yang jadi perawi dia. Peristiwa ni berlaku kepada Hammad bin Salamah. Qala berkata Hammad, ra'aitu benar melihat olehku akan anak laki-laki Abi Rafi'. Tu dah. Jadi dia kata, Hammad kata, satu hari aku tengok kepada Ibn Abi Rafi'. Nama gapo Ibn Abi Rafi' ni? Nama gapo tak ada royak ni dah. Tu. Anak laki-laki bagi Abi Rafi'. Mana Rafi' lah? Gitu. Karena anak laki-laki bagi Abi Rafi'. Nah, Abi Rafi' tu ayah bagi Rafi', sebab tu digelarkan dengan bapak Rafi'. Nah, bapak Rafi' ni anaknya nama Rafi', gitu. Arab tu suka cakap lagi tu. Nah. Jadi contoh anak saya nama Aqil. Jadi orang Arab dia kata saya lihat anak laki-laki bagi bapak Aqil. Siapa nama anak laki-laki bagi anak laki-laki bagi bapa Aqil? Aqil lah. Sebab tu ayahnya dipanggil bapa Aqil. Pasal anaknya nama Aqil. Gitu. Jadi kalau kita tu tak faham cara orang Arab cakap, mana nama Ibn Abi Rafi'? Rafi' itulah. Rafi' itulah namanya. Pasal anak laki-laki bagi bapa Rafi'. Bapa dipanggil bapa Rafi', pasal dia ada anak laki-laki nama Rafi'. Pasal tu dipanggil bapa Rafi'. Itulah gitu dah. Kalau ada nama Abdullah, anak dia nama Abdullah, dipanggil Abu Abdillah. Nah, ada nama Qasim, Abul Qasim. Macam Nabi kita Muhammad SAW, anaknya nama Qasim, maka dikunyahkan dengan Abul Qasim. Gitu dah. Itu cara orang Arab. Jadi katanya Hammad bin Salamah, ra'aitu bin Abi Rafi'in, melihat olehku akan anak laki-laki bapa Rafi'. Mana melihat olehku akan Rafi' lah?
Yatakhattamu, memakai cincinlah ia Rafi' fi yaminihi, pada pihak kanannya. Jadi hamak tengok Rafi' pakai cincin tangan kanan. Lalu hamak tanya, fasa'altuhu, maka menanyalah olehku akan dia akan Rafi' anzalika, tentang demikian itu, tentang memakai cincin tangan kanan. Jadi hamak pun tanya, hei Rafi', kenapa pakai cincin tangan kanan? Gitu dah. Gitulah lebih kurang ya. Faqala, lalu jawab Rafi', kenapa aku pakai cincin tangan kanan? Ra'aitu Abdullah bin Ja'farin yatakhattamu fi yaminihi. Dulunya aku pernah tengok Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far ni anak sepupu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal Ja'far ni bin Abi Talib, adik-beradik dengan Ali bin Abi Talib. Ja'far ni sepupu Nabi. Jadi dapat anaknya nama Abdullah. Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Jadi anak sepupu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Jadi Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib ni lahir di Habsyah. Karena Ja'far bin Abi Talib ni orang yang pertama memimpin sahabat Nabi berhijrah daripada Mekah ke Habsyah. Habsyah ni Ethiopia Afrika tu lah. Agama yang dianuti majoriti negara Habsyah, negara Ethiopia, negara Afrika ketika tu ialah Kristian, Masihiyun, Nasrani. Dan kitab-kitab Kristian ni, kitab-kitab Injil ni banyak versi. Banyak versi. Tapi yang jelas para ulama-ulama Kristian tu tahu bahawasanya Nabi yang terakhir tu namanya Muhammad. Kerana itu termaktub dalam kitab Injil. Sebagaimana Allah Ta'ala cerita dalam Quran, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wa idh, dan ingatlah ketika mana Nabi Isa alaihissalam, wa idh qala, ingatlah ketika mana berkatanya Isa anak laki-laki Maryam, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil, hei Bani Israel, hei anak cucu cicit Nabi Yaqub, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku ni ialah utusan Allah kepada kalian semua. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, untuk membenarkan apa yang ada di tangan kalian kitab Taurat. Yang telah kalian tu duduk tahrif, duduk tabdil, duduk buat khianat, aku nak mari saring. Aku akan bagi nasakh. Wa mubasysyiran bi rasulin, dan sebagai pemberi berita gembira kepada kalian dengan datangnya seorang rasul, ya'ti min ba'di, yang datang kemudian daripada aku, ismuhu Ahmad, namanya ialah Ahmad, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itu orang-orang Kristian di Ethiopia tu, bila Ja'far bin Abi Talib ni berhujah di hadapan Raja An-Najasyi, maka terdengar di dianya, seperti asal agama kami juga. Sehingga Raja An-Najasyi kata, agama kamu dan agama kami ni tidak lain, tidak bukan, hanya daripada dua cahaya yang bersumber daripada sumber yang sama. Ketika itu Al-Amr bin Al-As belum masuk Islam lagi. Raja An-Najasyi marah, suruh ambil balik harta-harta sebagai hadiah ni, buat balik ke Mekah. Ini rombongan yang berhijrah
minta perlindungan di negeri Habasyah, diberi perlindungan oleh Raja An-Najasyi. Nah, bahkan Raja An-Najasyi sendiri masuk Islam secara sirri, secara senyap-senyap. Dan isytihar keislamannya iaitu ketika mana wafatnya Rasulullah yang isytihar bahwasanya Raja An-Najasyi telah meninggal dunia dan dia Muslim, maka semaya ghaib di Madinatul Munawwarah. Gitu dah. Itu. Baik. Jadi ketika mana Ja'far bin Abi Thalib duduk di Habasyah, lahirlah nama anaknya iaitu Abdullah Al-Habsyi Maulid. Nah, tepat beranaknya orang panggil Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib ni di negeri Habasyah. Tapi kemudiannya tinggal di Madinah. Dan ketika mana berlaku peperangan Siffin, peperangan Siffin ini peperangan saudara, konflik antara Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Balah perang. Balah apa perang? Nah. Abdullah bin Ja'far ni ialah salah seorang daripada amir, ketua di dalam tentera Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu dah. Baik. Jadi di dalam hadis ni nya Rafi' cerita kata aku dulu pernah tengok Abdullah bin Ja'far yatakhattamu fi yaminihi, memakai cincin pada tangan kanannya. Dan aku pun tanya lagu tu juga, ya Abdullah, kenapa tuan pakai cincin pada tangan kanan? Wa qala Abdullah bin Ja'farin, lalu jawab oleh Abdullah bin Ja'far, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yaminihi, memakai cincin ia Nabi pada tangan kanannya. Maka oleh kerana itu aku pakai tangan kanan. Ni orang panggil syiddatul iqtida bi Rasulillah, bersangatan mengikut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun pada perkara tazyin, berhias, berjanguk, berfashion dia panggil. Nah, tetap mereka tu usaha untuk mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita pakai cincin, kita pakai tangan kanan, niatnya nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat pahala sunnah jibiliyah. Gitu dah. Tapi jangan pula apabila kita tengok orang pakai tangan kiri kerana tangan kanan dia tak ada, kita kata dia tu lawan sunnah Nabi. Nah, kalau tangan kanan dia tak ada, dia pakai tangan kiri. Ikut entah ni tak boleh pakai cincin pasal tangan kanan entah tak ada. Nah, entah pakai cincin tangan kiri, entah lawan sunnah Nabi. Entah lawan Nabi bid'ah, lawan Nabi ahli neraka. Jangan gitu. Ini bukan sunnah yang wajib. Orang panggil sunnah jibiliyah, sunnah tazyiniyah, sunnah berhias. Nah, jadi kalau kita pakai cincin tangan kanan, jarinya kelingking ataupun jari manis, niatnya ni ikut sunnah Nabi, dapat pahala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula kita pergi batalkan pahala tu dengan ujub, sum'ah, riak, takabur. Rugi pahala kita. Gitu. Rugi pahala kita. Rasa paling menyunah sekali. Siaplah ujub tu dipanggil. Ujub, rasa tercengang dengan diri. Dalam masjid ni aku paling sunnah sekali tengok. Aku janggut segenggang, nipis misah. Orang lain ada janggut, ada tak ada janggut. Aku pakai serban, orang lain tak pakai serban, pakai sokok, pakai kopiah. Aku pakai ridak, orang lain tak ada pakai ridak, pakai jaket. Aku pakai gomis, jubah lagi, gomis lagi. Orang lain pakai baju Melayu ya. Nabi mana pakai baju Melayu? Cannot go. Saya paling sunnah. Habis gitu pahala. Ujub. Ujub rugi. Ada.
Tu habis situ. Masuk ah. Masuk ah. Asal dia? Asal dia lah. Asal ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذي الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد رسول الله والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي أنته إنك لا تخلف. Kita baca sikit kisah Abdullah bin Ja'far. Kata terjematul rawil hadis ni, dia kata huwa Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib bin Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurashi. Jadi Abdullah anak laki-laki Ja'far, Ja'far anak laki-laki Abi Talib, Abi Talib anak laki-laki bagi Abdul Muttalib. Dibangsakan pada Bani Hashim dan bangsa Quraisy. Sahabiyun, beliau ni sahabat. Dia panggil sirarus sahabat, sahabat kecil. Anak sepupu Nabi ni ialah sahabat Nabi juga, dipanggil sirarus sahabat. Sayyidul alim, dia sayyid yang alim. Abu Ja'far Al-Qurashi Al-Hashimi. Digelarkan dia je Abu Ja'far kerana Abdullah ni ada anak nama Ja'far. Jadi cucu dua pupu lah, cucu sepupu Nabi lah gitu dah.
Ada anak Ja'far bin Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib. Itu lagi tu. Sebab digelarkan kunyah Abdullah ni Abu Ja'far Al-Qurashi Al-Hashimi. Al-Habsyi maul, mana bang Habsyah tempat beranak dia. Al-Madaniyud Dar, Madinah kampungnya. Al-Jawad bin Jawad. Nah, orang yang pemurah, anak laki-laki orang yang pemurah, Zuljanahain. Ayah dia tu digelar dengan yang mempunyai dua sayap. Karena Ja'far bin Abi Talib ni terkenal dalam satu peperangannya, nah, memegang panji Islam. Nah, sehingga terputus dua tangannya. Zaman dulu tu kalau bendera jatuh, dia kira kalah lah tu. Nah, jadi Ja'far bin Abi Talib ni, bila tangan dia kena tebah sebelah, dia pegang sebelah lagi bendera Islam, bendera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ditebah pula sekali lagi, maka dipegang dengan gigi. Nah, pegang dengan mulut. Sehingga syahid Ja'far bin Abi Talib. Maka digelar dengan Zuljanahain, yang mempunyai dua sayap. Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat Ja'far bin Abi Talib direct masuk syurga, berterbangan di udaranya dengan digantikan tangannya dua sayap. Tu. Baik. Abdullah ni wulida, diperanakkan di ardil Habsyah, di negeri Habsyah, Afrika tu, Ethiopia tu, lamma hajara abawahu ilaiha. Tatkala mana hijrahlah dua ibu bapaknya kepada Habsyah. Wahwa, dan ia Abdullah tu awwaluman, ialah orang yang mula-mula, awwaluman, orang yang mula-mula, wulida biha, dilahirkan di Habsyah, minal muslimina, di kalangan orang Islam. Wa ata al-Basrah wal Kufah wasyam, dan mendatangilah oleh Abdullah tu akan negeri Basrah dan Kufah dan Syam. Jadi Abdullah ni hijrah banyak juga tempat. Selain daripada dia duduk di Madinah, dia juga berhijrah ke Basrah, ke Kufah dan ke Syam. Wa kana, dan adalah ya Abdullah ni bin Ja'far bin Abi Talib ni kariman, seorang yang dermawan, sehingga digelarkan yusamma, dipanggil dia Bahrul Jud. Bahrul Jud ni mana laut pemurah. Laut pemurah. Hak ni hak sunnah Nabi sungguh. Hak ni hak sunnah Nabi sungguh. Bukan hak pakai cici tadi. Nah, hak pakai cici tadi itu sunnah taziniyah, sunnah jibiliyah. Tapi hak ni sunnah Nabi sungguh. Pasal Nabi ni sangat pemurah. Dia dapat 100 ekor unta merah, 100 ekor unta merah diberi kepada pengemis, peminta sedekah. Sehingga pengemis tu berlari balik, ayat kata, mari masuk Islam. Dia kata Muhammad ni benar-benar pemurah. Itu boleh tengok dalam hadis Riyadhus Salihin, dalam fadilat dermawan, pemurah, infak dan sebagainya. Ada hadis tersebut. Nah, seorang Yahudi berselisih dengan Nabi. Nabinya wak balik 100 ekor unta merah. 100 ekor unta merah tu diberi kepada Nabi. 1 ekor unta merah harganya sekarang lebih mahal daripada Ferrari. Gitu. Jadi 100 ekor unta merah lebih daripada 100 buah Ferrari. Itu. Nabi bawa balik. Dalam perjalanan berselisih dengan orang Yahudi. Yahudi tu tanya, Muhammad, unta siapa tu? 100 ekor mahal tu, dari ni banyak tu. Rasulullah kata, kalau mu nak ni unta mu ambil. Yahudi kata, aku ambil sungguh ni Muhammad. Jangan menangis mani. Dah, ambil kamu. Ambil lah ke? Kejut dia. Dia ambil unta merah 100 ekor tu, berlari balik ke kampung dia. Penduduk kampung, mari masuk Islam. Muhammad ni betul-betul pemurah sungguh saya. Nah, habis putih kampung masuk Islam dengan sebab pemurahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Maka inilah yang dicontohi. Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib meniru Nabi sehingga digelarkan kepada dia Bahrul Jud, laut kedermawanan. Sangat-sangat dermawan.
Wali syu'ara'i fihi madaihun, dan ada bagi penyanyi tentang Abdullah bin Ja'far ni beberapa banyak lagu-lagu puji-pujian yang dikarang oleh penyanyi untuk memuji Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib. Wakilah kata setengah, inna Abdullah bin Ja'far, nah, wa bin Zubair, Abdullah bin Zubair, bay'an Nabi, nah, berbai'ah kedua-duanya akan Nabi. Wahuma, padahal Abdullah bin Ja'far dan Abdullah bin Zubair itu, nah, ibna sab'a sini, nah, anak yang berumur 7 tahun kedua-duanya. Jadi umur 7 tahun tu bai'ah dah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ahuma an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka tak kala mana melihatlah akan kedua-duanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengok kepada Abdullah bin Ja'far dan Abdullah bin Zubair, tabassama, tersenyum Nabi, wa basata yadahu, dan membuka, nah, tangannya Nabi SAW, wa bay'ahuma, dan membai'ah kedua-duanya. Itu Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Ja'far. Ada tengok. Tu artinya Rasulullah ni sangat kasih kepada budak-budak. Nah, tu jadi kalau orang tua hok sepak budak, nah, di masjid di surau tu berat tu menata orang tua tu. Betul ke? Ada ke hok viral video nah. Dia nak marah budak duk main, dia sepak atas belakang budak bau. Betul. Ai berat orang tua tu. Orang tua kuih hajar tu. Nah, orang tua nyakit perangai Abu Jahal tu. Walaupun orang tua tu mari sembahyang jemaah masjid tu. Nah, berat orang tua tu ngaji di mana lagu tu? Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan daripada kami, Nabi kata, mereka yang tidak kasih kepada orang-orang muda di kalangan kami, dan orang muda yang tidak hormat pada orang tua-tua kami. Itu. Jadi orang tua tu kena kasih pada orang muda. Lebih-lebih budak-budak. Nah, jangan sepak atas belakang budak. Biasa dia lah budak-budak yang main ni. Kalau orang tua main di masjid, tu baru boleh sepak atas belakang. Budak-budak main dalam masjid itu biasa. Nah, jangan duk sepak, jangan duk tapa, jangan. Biar budak-budak tu main. Nah, biasa dia budak-budak. Apa punya orang tua lah gitu. Nah. Jadi kasih ke budak-budak. Nah, nasihat molek-molek. Nah, budak-budak masjid ni bukan tempat main. Nah, nak main-main luar, gitu, main beranda. Nah, orang semaya ikut semaya. Nasihat molek, jangan peleping, jangan katok si kulipak, sepak atas belakang je, jangan. Nah, itu perangai Abu Lahab, Abu Jahal tu, Umayyah bin Khalaf tu, bukan perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak gitu. Nabi ni bila tengok budak senyum, suka. Tu kasihnya Nabi kepada anak-anak muda. Nah, kerana anak-anak muda inilah yang akan mengganti pelapis kita seksa. Nah, jadi kalau kita menjauh anak muda, budak-budak daripada agama, daripada masjid, itu siapa nak ganti seksanya? Nah, mati-mati kita kosong masjid, kosong surau, kosong madrasah. Tak ada orang yang ngajar agama, tak ada orang yang duk azan, tak ada orang pandai jadi tu imam. Penat. Itu dah. Itu lagu tu. Baik, tengok Rasulullah bila tengok falamma ra'ahuma an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tabassama wa basata yadahu wa bay'ahuma. Rasulullah bila tengok kepada Abdullah bin Ja'far dan Abdullah bin Zubair, yang umur ketika itu 7 tahun, mari nak bai'ah dengan Nabi. Nabi senyum dan Nabi membuka dua-dua tangannya dan Nabi menerima bai'ah kedua-dua sahabat yang kecil tadi itu. Nah, kecil lagi umur 7 tahun kata. Itu lagu tu. Tu habis itu. Jadi sunnah Nabi hak sengoti-ngotinya ialah kita berakhlak dengan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian plus tambah, dia panggil tambahan. Mana? Pakai cincin tangan kanan, pakai gomis, pakai jubah, taruh janggut, nak pakai celok. Itu sunnah kita tambah sikit lagi. Nah, tanda kata kita ni
sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hatinya tidak ada rasa ujub, hairan dengan diri, paling sunnah, paling hebat mengikut Nabi, tak ada. Kalau ada lagu tu, penat dia panggil ni. Penat, bukan ikut Nabi lagu tu. Nah, habis itu kemudian kita sambung semula pula, kata Imam Tirmizi, haddatsana Yahya bin Musa qala haddatsana Abdullah bin Numair qala haddatsana Ibrahim bin al-Fadl an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Abdullah bin Ja'far anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi rawahu Ibnu Majah wa Tirmizi. Sama juga hadis ni pun sama, kita baca sikit lagi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Ja'far, kana adalah ia yatakhattamu fi yaminihi, memakai cincin pada pihak kanannya. Kemudian haddatsana Abul Khattab Ziyad bin Yahya qala haddatsana Abdullah bin Maimunin an Ja'far bin Muhammadin an abihi yakni Muhammad an Jabir bin Abdullah qala Jabir bin Abdullah qala Jabir bin Abdullah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi. Sama juga. Jadi tadi Ja'far bin Abdullah bin Abi Talib, ni pula Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Sama juga ceritanya. Jabir bin Abdullah Al-Ansari kata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi, adalah Nabi memakai cincin pada tangan kanan. Rawahu Tirmizi. Kemudian sikit lagi sebab hadis yang sama. Haddatsana Muhammad bin Humayd ar-Razi qala haddatsana Jarirun an Muhammad bin Ishaq anis Salt bin Abdullah qala kana bin Abbasin, katanya Salt bin Abdullah, kana ibnu Abbas, adalah Abdullah bin Abbas, yatakhattamu fi yaminihi, memakai cincin ia pada tangan kanan. Itu dah. Wala ikhaluhu, dan tidak aku sangkakan, wala ikhaluhu, dan tidak aku sangka, ikhaluhu ay azunnuhu gitu. Wala ikhaluhu ay wala azunnuhu, dan tidak aku sangkakan ia memakai cincin pada tangan kanan tu, illa melainkan qala, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ini sepupu Nabi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatakhattamu fi yaminihi, memakai cincin ia pada tangan yang kanan. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala Tirmizi hadza hadisun hasanun sahihun. Jadi beberapa hadis tadi itu perawi-perawi lain-lain belaka. Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib, Jabir bin Abdullah Al-Ansari, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma wa radhiyallahu taala anhum, semuanya sepakat menceritakan bahawasanya Rasulullah tu memakai cincin pada tangan yang kanan. Itu. Ni baru nak masuk hadis tentang cincin lagi, tapi lain sikit. Kata Imam Tirmizi, haddatsana Muhammad bin Abi Umar, mencerita akan kami oleh Muhammad bin Abi Umar. Qala, kata Muhammad bin Abi Umar, haddatsana Sufyan ni bin Uyainah, an Ayyub bin Musa, daripada Ayyub bin Musa, an Nafi'in, daripada Nafi', an Ibni Umar, daripada Abdullah bin Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin wa ja'ala fassahu mimma yali kaffahu wa naqasha fihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, kita sambung semula pula. Wallahu a'lam wa ilmuhu adam. Ada soalan kala-kala ada. Ada.
Tak ada soalan. Tak tahu nak tanya berapa. Ada soalan? Ya. Kalau macam hari di Fabali, pakaian agama. Raya di Fabali itu perayaan apa? Perayaan bangsa ke perayaan agama? Agama. Maka apa-apa yang berkait dengan agama yang lain, itu tidak boleh kita tu menyerupai. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai dengan sesuatu kaum, yakni daripada bangsanya, daripada agamanya, maka dia tu termasuk daripada kaum tersebut yang diserupai. Jadi tasyabbuh yang diharam ialah tasyabbuh pada pakaian keugamaan. Pakaian paderi, pakaian sami, pakaian tokcah, itulah gitu. Adapun pakaian kebudayaan, itu tidak dikatakan tasyabbuh yang haram. Melainkan kerana zaman penjajah dulu, pakai topi koboi, pakai topi sudu, pakai kuk, pakai necktie, pakai reben, mereka tu penjajah. Maka zaman dulu ulama tulis kitab haram pakai topi, haram pakai cap, haram pakai topi koboi, haram pakai necktie, reben, kuk. Itu kerana membenci kepada penjajah yang menjajah negara Islam. Itu tasyabbuh dengan penjajah itu haram dulu. Sekarang tak ada lagi penjajah, kerana merdeka dah dalam bentuk askari. Penjajah dalam bentuk ideologi sampai bila-bila pun ada itu. Dalam bentuk fizikal sudah tak ada. Maka tidak jadi lagi haram kita pakai kuek, kita pakai topi sudu, kita pakai topi koboi, kita pakai kuk, kita pakai necktie. Karena itu bukan pakaian keagamaan, itu pakaian kebudayaan. Adapun kalau kita pakai baju paderi, pakai kain ihram tokca, pakai dia punya pakaian sami, itu tidak boleh, haram hukumnya kerana menyerupai dengan pakaian keagamaan. Itu dah. Itulah jawapannya. Haram. Macam mana? Dari segi akidah gini, haram tu hukum fiqh. Adapun akidah, i'tiqad di dalam hati. Iman tu wafussiral imanu bitasdiki, ditafsirkan iman tu oleh ulama kita dengan tasdik di dalam hati. Soal akidah itu kembali kepada tuan dia, kita tak boleh nak hukum. Jadi selama mana dia tidak meredai kekufuran tersebut, hanya dia pakai tu mungkin kerana jahil dia, ataupun dia pakai tu kerana dia pemimpin. Biasanya pemimpin ni dia banyaklah orang panggil maslahat untuk muslihat, muslihat untuk maslahat. Tapi dia tidak reda dengan kekufuran tersebut, maka tidak jatuh akidahnya lagi. Tapi berdosa dengan pakaiannya. Itu dah. Kalau dia reda dengan kekufuran, reda bil kufri, kufrun. Reda dengan kekufuran, maka kafir dia. Maka reda ni soalnya di dalam hati. Bukan sifat hak nampak di atas dahi. Jadi hak tu kembali kepada sahibul bait adraka ma fi. Tuan rumah tu lebih tahu apa yang ada di dalam rumahnya. Kita ni nahnu nahkumu bizawahir. Kita buat hukum hak zahir saja. Kalau sudah dia berpakaian seperti paderi, seperti tokca, seperti sami, maka kita hukum dengan haram, berdosa. Tu. Jadi wajib dia kena taubat, wajib dia kena taubat. Apakah dia murtad? Apakah dia sudah pun keluar daripada agama? Itu tak boleh kita nak hukum gitu. Selagi mana dia tak kata dengan lidah dia, saya sudah Hindu, saya sudah Buddha, saya sudah Kristian, selagi itu dihukum dia masih muslim. Tapi muslim yang fasik. Mana dia tu wakil dosa, khuruju an taatillah, tidak taat perintah Allah Taala. Kayak gitu. Adapun dia kafir ke tak kafir, akidah dia jatuh ke tak jatuh,
itu bukan urusan kita. Wallahu yatawallas sarair. Allah lah yang menghukumkan di dalam hati seorang. Melainkan apabila dia naik mahkamah syariah, maka dia menyatakan kemurtadannya, maka yang berhak menghukum dengan kafir seseorang tu ialah hakim. Qadi dia panggil. Kalau zaman dulu qadi, hakim. Hakimlah yang berhak memutuskan beliau sudah murtad. Tu. Maka kita tak berhak. Selagi mana ada ketandaan Islam, maka kita masih perlu menghukumkan dia masih muslim. Gitu. Tu baik. Ada lagi soalan? Tak ada. Tak ada wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.